kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Adam pasti menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Mereka pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam, dan satu yang tiada berbayar. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, supaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayung buayan, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, supaya kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Sumayyah, kau
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kasim pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Hujan di luar sana, masih hujan ke di tempat masing-masing? Di sini hujan daripada tadi, masya-Allah. Allahumma sayyiban nafi'a. Hujannya membuatkan saya rasa suatu lambat kita rasa tak payah ada kuliah dah ya pada pagi ni, tapi tak boleh, kena ada kuliah juga. Nampak tadi intro lagu dia memang betul-betul lagu perang ni. Saya senyum tadi. Ini betul-betul bertepatan dengan konteks perbincangan kuliah Ustazah Sakinah lagu dia intro tu. Masya-Allah tabarakallah. Okey, baik, kita lihat pada teman-teman kita yang bersama dengan kita pada pagi ini. Siapa? Cik Kamaria. Assalamualaikum Ustazah. Salam sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Kamaria. Saya harap Cik Kamaria dalam keadaan yang sihat. Tadi Cik Kamaria ni Kak Kamaria. Okey, Kak Noh. Assalamualaikum Ustazah. Di RSS dan pihak MK. MK apa? Masjid Kasim. Okey, ingatkan nama je nama beg ya. MK. Okey, baik. Seterusnya Kak Som. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman semua. Semoga dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Som. Alhamdulillah, Zahira juga bersama dengan saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zah juga. Alhamdulillah. Kak Nur Ibrahim. Masya-Allah, lagu red carpetnya tune. Oh, lagu red carpetnya tune ya. Macam itu ya lagu dia kan. Aduhai. Betul-betul. Itu kalau tak semangat lagi pun saya tak tahulah nak kata apa. Betul-betul dia suruh bangun. Macam tu. So Kak Has ada dengan saya. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Has. Kak So, hujan lebat Kak Masling. Betul juga. Di CCK hujan lebat, masya-Allah. Yes. Hogang pun hujan lebat. Maknanya satu Singapura lah ya. Dengarnya pun ada berlaku banjir di beberapa kawasan. Dan saya dah macam dekat radio pula. Berlaku banjir di kawasan ya. Siapa yang memandu sila perhatikan kawasan-kawasan tersebut. Okey, baik. Alhamdulillah. Pada pagi ini, walaupun keadaan hujan lebat di luar sana, kita dapat bertemu kembali dan kita dapat menyambung pengajian kita di Masjid Kasim. Sebagaimana biasanya muslimah yang saya kasihi, sila letakkan di ruangan komen. Kita akan menyambung perbincangan di muka surat yang keberapa dan topik yang mana satu. Supaya untuk saya lihat betul ke tidak ni, ikut ke tidak kuliah kita. Okay, silakan letakkan di ruangan komen. Nanti pihak admin akan paparkan jawapan yang diberikan. Bagaimana? Sudah bersedia dengan kitab masing-masing? Kak Zah, muka surat 276, Perang Fihil Ustazah. Okey. Ada yang lain selain daripada Kak Zah? Sekejap ya, Ustazah betulkan tudung sekejap. Kak Som, Perang Fihil. Muka surat 276. Okey. Ada yang lain selain daripada Kak Zah, Kak Som? Zahira juga memberikan jawapan yang sama. Terima kasih Zahira. 3 je ya. Wah, hari ni macam lambat. Cik Kamaria. 275. 275. Tiba-tiba pula ada jawapan yang menyelisihi ya. Macam mana pula ni? Ni menyelisihi majoriti ulama. 275. Cik Kamaria kata 275. Ada tak yang nak sebutkan 275 juga? Tiba-tiba 278 pula. Tak ada. Kak Noh ada? Kak Noh? Kak Noh senyap je. Belum buka buku lagi Kak Noh. Okey, tak apa, lama. Langsung nak tunggu. Kita lihat slide kita pada pagi ini ya. Okey, kita sebagaimanalah kita perbincangan kitab kita. Kita akan bincangkan Perang Fihil, muka surat 276 ya Cik Kamaria. Kita masuk. Saya rasa 275 kita dah habis perbincangannya pada minggu lepas. Jadi pada pagi ini kita akan masuk di muka surat 276. Kita akan membincangkan tentang satu lagi peperangan
yang kita panggil ia sebagai peperangan lanjutan lah daripada apa yang telah berlaku di Damsyik. Baik, setelah peperangan Damsyik, kita akan lihatlah pada perenggan yang pertama di muka surat 276 di situ, sebab dia sikit saja kan dekat bawahnya. Kita akan terus masuk ke muka surat 277. Baik. Di sini ya, ada beberapa pendapat lah, dua, bukan nak cakap beberapa, dua pendapat tentang bila berlakunya peristiwa peperangan Fihil ini. Sebentar, mana muka saya? Okey, ada pendapat yang mengatakan, kalau kita baca di dalam kitab kita disebutkan bahawa ramai sejarawan Muslim yang mencatatkan tentang peristiwa ini. Mereka mengatakan bahawa peperangan ini terjadi sebelum penaklukan Damsyik. Okay, jadi ada di kalangan sejarawan Muslim ketika mereka menulis tentang ataupun ketika mereka memuatkan kisah ini dalam kitab-kitab mereka, mereka menyatakan ia berlaku sebelum penaklukan Damsyik. Namun di sini Imam At-Tabari, iaitu Abu Ja'far At-Tabari, di dalam kitabnya menyebutkan bahawa ia terjadi setelah penaklukan Damsyik. Ini juga sebagaimana pendapat Saif ibn Umar. Jadi di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah, saya rasa dia lebih cenderung kepada pendapat Imam At-Tabari. Kerana sebab itu setelah dia memuatkan kisah penaklukan Damsyik, barulah dia letakkan kisah peperangan Fihil ini. Jadi bagi saya, pengarang kitab kita juga bersetuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam At-Tabari, iaitu berlaku selepas penaklukan kota Damsyik. Baik, jadi di sini kita jangan lupa dalam pemerintahan Umar bin Al-Khattab, peperangan yang berlaku pada zaman Umar bin Al-Khattab, semuanya panglima perangnya yang tertinggi ialah Abu Ubaidah. Umar radhiyallahu an telah melucutkan jawatan Khalid ibn Al-Walid sebagai panglima perang yang tertinggi. Okey, jadi penggantinya ialah Abu Ubaidah. Maka sebab itu dalam beberapa siri peperangan kita akan dapati Abu Ubaidah yang menyusun strategi peperangan ini dan juga menyusun ketenteraannya. Jadi kalau kita lihat pada muka surat kita yang ke-277 di situ Muslimah, diterangkan kepada kita tentang bagaimana susun atur ketenteraan yang telah dilakukan oleh Abu Ubaidah radhiyallahu an di dalam peperangan ini. Dan kita lihat begini, pada masa itu Abu Ubaidah dia telah menempatkan Syurahbil bin Hasanah di sebuah tempat lah yang bernama Al-Ghaur. Jadi tempat ini mereka jadikan ia sebagai tempat yang mana merupakan tempat untuk mereka masuk Fihil ni kan. Jadi mereka nak masuk Fihil tu melalui wilayah Al-Ghaur. Jadi Syurahbil ibn Hasanah merupakan ketua yang penuh lah untuk peperangan ini. Dan di situ kita dapati Abu Ubaidah dia meletakkan Khalid ibn Al-Walid. Kalau kita lihat di dalam perenggan kita di muka surat 277. Sebelum itu Abu Ubaidah telah memilih Yazid ibn Abu Sufyan dengan pasukan berkudanya untuk menggantikannya di Damsyik. Jadi Abu Ubaidah sebelum dia keluar untuk peperangan ini, Abu Ubaidah dia melantik Yazid ibn Abu Sufyan terlebih dahulu untuk dia tempatkan di Damsyik untuk settlekanlah apa-apa urusan di sana, kerana dia akan keluar daripada tempat tersebut untuk menyertai peperangan ini. Dan sebab itu di sini Muslimah kita lihat setelah itu beliau iaitu Abu Ubaidah dia pun berjalan ke Fihil dan pimpinan pasukan di Al-Ghaur itu adalah Syurahbil ibn Hasanah. Okey. Kemudian apa yang beliau lakukan, dia tempatkan Khalid di bahagian terdepan. Jadi kita punya pasukan ini pasukan tentera muslimin, dia ada sayap kanan, kiri, depan, belakang, kemudian kita ada tentera berkuda, tentera pejalan kaki, yang mana setiap daripada kategori-kategori ataupun pasukan-pasukan ini memiliki ketua mereka. Jadi kalau pasukan yang berada di bahagian depan, ketuanya, pemimpinnya adalah Khalid ibn Al-Walid.
bila pasukan di sebelah kanan tentera muslimin ini, pemimpinnya ialah Abu Ubaidah sendiri. Kemudian kita dapati di bahagian kiri ialah Amr bin al-As. Seterusnya ada pasukan berkuda ya untuk peperangan ini yang mana dipimpin oleh Dirar ibn al-Azwar. Dan kita juga ada pasukan pejalan kaki mana mereka ni tidak menaiki kuda, kemudian mereka ni tidak ada apa-apa kenderaan lah. So pasukan ini secara umumnya mereka dipimpin oleh Iyad ibn Ghanam. Jadi sebab ramai ya, jadi kita tak boleh nak letakkan Syurahbil ibn Hasanah seorang sahajalah di situ untuk memerhatikan semua pasukan. Sebab ada kanan, kiri, depan, ya, ada pasukan berkuda. Jadi setiap daripada pasukan ini memerlukan kepada pemimpin kerana ramainya jumlah yang ada pada peperangan tersebut. Baik, seterusnya kita lihat ketika mereka sampai di tempat ini, apa yang berlaku ketika mereka sampai di Fihil itu. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya dia jelaskan kepada kita setelah tentera muslimin sampai ke tempat ini. Tentera Rom sebenarnya telah terlebih dahulu melalui kawasan yang bernama Baisan. Okey. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah aliran sungai. Di situ ada sungai, ada sebatang sungai ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah aliran sungai itu ke arah mereka. Jadi kalau kita lihat pada teks yang berikutnya disebutkan akhirnya mereka sampai di Fihil yang masuk ke dalam wilayah Balghaur itu. Okey, Al-Ghaur tadi. Sementara tentera Rom telah melewati Basan dan merubah jalur aliran air sungai. Jadi mereka sampai di tempat yang bernama Baisan ini, lalu mereka mengubah aliran sungai ke arah mereka. Kenapa mereka lakukan sedemikian? Jadi tentera Rom ini mereka buat satu taktik lah kita panggil, yang mana bila aliran air sungai ini kan mengalir ataupun menuju ke arah mereka iaitu tentera Rom, hal itu dapat menghalangi antara mereka dengan pasukan kaum muslimin. Jadi maknanya kaum muslimin bila mereka nak lalu tu, nak pergi ke tempat mereka tak dapatlah kerana sungai yang sepatutnya bukan mengalir ke arah mereka tetapi telah dialirkan ke arah mereka itu tadi menjadi penghalang untuk tentera muslimin sampai ke tempat tentera Rom. Jadi ini yang mereka lakukan. Baik, so kita dapati di sini perkara tersebut menghalang kemarahan tentera muslimin untuk sampai ke tempat tentera Rom apabila mereka berada di kawasan Fihil itu. Dan kita dapati kaum muslimin pada masa itu, mereka mengirim surat kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi mereka kirimkan surat kepada Umar, tujuannya lah untuk memberitahu tentang keadaan dan situasi mereka. Mungkin Umar bin Al-Khattab dapat memberikan bantuan daripada sudut buah fikiran ni bagaimana untuk mengubah strategi peperangan ataupun ada jalan lain bagi mereka sampai untuk menyerang tentera Rom itu tadi. Baik, di sini kita lihat kaum muslimin mereka menghantar surat kepada Umar tentang kondisi mereka dan strategi yang telah diperbuat oleh tentera Rom. Namun mereka tidak, kita kata tentera muslimin ni taklah hanya duduk tunggu surat daripada ataupun balasan surat daripada Umar, buah fikiran daripada Umar, kerana mereka fikir ada perkara yang perlu kita lakukan. Kita tak boleh tunggu sebab kalau nak tunggu lama kan, lambat nanti. Jadi kita dapati di sini dengan keadaan kaum muslimin yang memiliki pasukan yang makanan yang banyak. Okey. Pasukan kuat bekalan. Maaf tersilap di situ. Slide saya tersilap. Bukan pasukan kuat bekalan. Bekalan makanan yang banyak, saya ternaikkan benda tu. Okey, pasukan yang kuat. Sebab tadi kita lihat bila tentera muslimin mereka nak pergi ke Fihil ini, strategi peperangan susunannya begitu mantap sekali yang telah dilakukan oleh Abu Ubaidah. Ada pasukan di bahagian depan, kanan, kiri, kita ada pasukan berkuda, pasukan pejalan kaki. Maknanya jumlahnya ramai. Jadi mereka memiliki pasukan tentera yang kuat untuk berperang dengan tentera Rom di Fihil. Jadi itu bukan menjadi satu permasalahan lah bagi mereka jika mereka ni nak
meneruskan peperangan tersebut. Dan kita dapati di sini mereka juga pada peperangan ini membawa bekalan makanan yang begitu banyak. Maknanya kalaulah lama peperangan ini berlaku pada waktu itu, mereka tidak memiliki banyak masalah kerana bekalan makanan yang mereka bawa untuk peperangan ini. Jadi kita lihat tentera muslimin dalam keadaan berhadapan tentera Rom ni di sini, mereka sentiasa dalam keadaan yang bersedia. Mereka tidak lengah. Sebab itu muslimah, bila kita baca di perendan kita di sini, diterangkan kepada kita dalam keadaan kaum muslimin memiliki banyak bahan makanan dan pasukan yang cukup besar jumlahnya. Mereka selalu berwaspada dan selalu bersiap-siap menghadapi tentera Rom. Dan panglima perang ini dilimpahkan pada Syurahbil ibn Hasanah yang selalu dalam keadaan yang bersiap siaga siang dan malam. Jadi dalam keadaan yang mereka tak dapat nak sampaikan kepada tentera Rom itu tadi lantaran perubahan aliran air sungai yang telah tentera Rom buat itu tadi kan, tentera muslimin tidak melihat itu sebagai satu keadaan yang mana membuatkan mereka perlu lengah. Tetapi dalam keadaan itu mereka sentiasa bersedia berhadapan dengan apa jua kemungkinan yang berlaku. Jadi tentera panglima perang di kalangan kaum muslimin iaitu Syurahbil ibn Hasanah, tadi pun saya dah letakkan pada slide kita yang sebelumnya, Al-Ghawr dalam peperangan ini di wilayah Al-Ghawr itu kan ataupun Bal-Ghawr itu Syurahbil ibn Hasanah Abu Ubaidah letakkan sebagai ketua panglima perang yang utama Kemudian di bawahnya adalah panglima-panglima yang lain. Dan di sini kita lihat Syurahbil ibn Hasanah merupakan panglima perang yang betul-betul dia ni sampai kalau saya rujuk kepada perbincangan kitab asalnya menyatakan bahawa Syurahbil ibn Hasanah dia ni tidak tidur malam. Kerana dia dalam keadaan yang bersiap sedia itu tadi. Tentera muslimin juga begitu. Sebab kita perlu ada seorang ketua yang menunjukkan contoh. Bila ketua ni betul-betul bersemangat, orang yang di bawahan iaitu tentera-tentera yang lain ni kan, bila melihat ketua mereka ni betul-betul bersiap sedia ni, mereka juga berada dalam keadaan yang sama sebagaimana Syurahbil ibn Hasanah. Dan apa yang dilakukan oleh Syurahbil ibn Hasanah ini, dia bukan perkara yang sia-sia. Kerana apa? Memang Syurahbil ibn Hasanah tahu tentera Rom mereka pasti ada strategi peperangan yang tersendiri yang mana mungkin pada bila-bila masa mereka akan datang daripada arah yang mungkin mereka tidak ketahui. Kan mungkin mereka tiba-tiba datang daripada belakang ke depan, wallahu a'lam. Jadi sebab tu Syurahbil ibn Hasanah dia betul-betul bersiap sedia untuk berhadapan dengan tentera Rom yang bila-bila masa saja akan memerangi tentera muslimin. Jadi sebab itu di sini kita lihat pasukan Rom, namun sebaliknya yang berlaku ialah pasukan Rom mereka menganggap tentera muslimin ini dalam keadaan yang lengah. Bila mereka dah mengalirkan aliran sungai itu kan. Sebentar ya. Bila mereka ni dah mengalirkan aliran sungai itu ke arah mereka dan mereka dapati bahawa tentera muslimin tidak dapat untuk sampai kepada mereka, tentera Rom ingatkan tentera muslimin dalam keadaan yang lengah. Jadi dalam situasi yang overconfident ini tentera Rom ni, mereka pun menyerang tentera muslimin pada waktu malam. Jadi kalau kita lihat di sini, pasukan Rom mereka bertindak. Yang mana panglima perangnya adalah dipimpin oleh seorang yang bernama Siklab bin Mihraq. Macam mana namanya? Sikit lagi nak sebut Siklab. Macam kamu Siklab. Okey, Siklab. Sin Qaf Lam Alif Ba. Siklabun. Siklab bin Mihraq. Jadi di sini mereka menganggap panglima perang Rom ini dan juga tentera-tenteranya, mereka menganggap tentera muslimin dalam keadaan yang leka. Jadi ada pada waktu malam ni mereka ni semua keluar untuk menyerang tentera muslimin. Yalah selalunya kalau kita fikir pada waktu malam ni orang sedang tidur. Orang lena, dibuai mimpi.
Sebab itu mereka datang di waktu malam untuk menyerang tentera muslimin. Namun, apa yang mereka lakukan ini merupakan tindakan yang salah. Kerana tadi pun kita dah jelaskan tentera muslimin terutamanya Syurahbil ibn Hasanah sentiasa dalam keadaan yang bersiap sedia untuk berhadapan dengan tentera Rom yang kemungkinan datang secara tiba-tiba. Jadi, bila tentera Rom datang pada waktu malam itu untuk menyerang tentera muslimin di sini, kita lihat apa yang berlaku. Dalam keadaan tentera muslimin telah bersedia, berlakulah pertempuran yang hebat antara tentera muslimin dan juga tentera Rom di tempat ini, dalam peperangan ini. Sebab itu ya, bila kita baca pada perenggan kita yang berikutnya, di muka surat 277 di sini, diceritakan kepada kita pasukan Rom menganggap kaum muslimin dalam keadaan yang lengah. Akhirnya, lewat beberapa malam mereka bergerak di malam hari untuk membunuh kaum muslimin. Iaitu mereka nak seranglah kaum muslimin. Dan Panglima Rom dalam peperangan ini, kita panggil namanya sebagai Siklab bin Mihrab. Tetapi, mihrab, ya, sebenarnya bukan ba, di dalam kitab kita letakkan mihrab. Tapi kalau kita rujuk dalam teks bahasa Arabnya, mihraqun. Okay, mim, kha, ra, alif, qaf. Ya, bukan ba. Kalau baca dalam kitab ni seolah-olah belakangnya ba, huruf ba. Tetapi sebenarnya huruf qaf. Ya, mihraqun. Ya, boleh dibetulkanlah sebagaimana yang terdapat di slide Ustazah. Tetapi ternyata kaum muslimin telah bersedia untuk menyambut peperangan ini ataupun penyerangan ini. Tadi pun kita dah discuss, tentera muslimin, mereka ni ada yang tak tidur malam ya untuk berhadapan dengan tentera Rom tersebut. Jadi bila mereka datang di waktu malam, tentera muslimin telah bersedia untuk menerima penyerangan daripada tentera Rom itu tadi. Baik, di sini lagging. Masih lagging lagi ke? Hujan kot. Betul lah. Wi-Fi saya kuat ni. Slides blur. Masih blur lagi. Okey, tak apa. Ustaz, kita share screen lah Ustaz. Saya rasa cuaca ni main peranan ni.
Boleh? Dah clear slide Ustazah? Cuma belakang ada background. Serambi ilmu kuliah duha. Okay dah, tak apa ni. Okey, kita sambung siri peperangan kita di sini ya. Apabila pasukan Rom mereka bertindak untuk menyerang tentera muslimin pada waktu malam, yang mana mereka menganggap tentera muslimin dalam keadaan yang leka. Lagi-lagilah ya pada waktu malam, dan pada masa tersebut mereka pun menyeranglah, kita boleh panggil ini sebagai serangan hendap lah, boleh demikian. Jadi kita lihat dalam peperangan ini tentera muslimin dalam keadaan yang bersedia tadi, mereka pun terus menyerang tentera Rom dalam keadaan yang penuh bersemangat. Jadi disebutkan dalam kitab kita di sini tentera Rom, seluruh pasukan Islam bertempur menyerang mereka secara bersamaan hingga pagi hari dan terus berlanjut hingga malam hari. Tadi lupa nak angkat. Minta maaf lah ya. Macam-macam. Patut rasa macam kenapa baca pasal kitab ni macam rendah sikit kan. Okay. So kita lihat dalam peperangan ini berlaku pertempuran yang agak lama lah ya. Kan tadi mereka datang pada waktu malam untuk menyerang tentera muslimin. Kemudian pada masa itu bila mereka menyerang tentera muslimin pada waktu malam, dia berlanjut sampailah pada waktu pagi. Dan pagi tu bawa ke waktu malam semula. Nampak tak betapa lamanya peperangan itu berlaku pada peperangan Fihil ini. Sehingga kita dapati akhirnya tentera yang kalah ialah berada pada pihak tentera Rom. Ini pasukan yang kalah kerana bagi saya mungkin persediaan yang begitu mantap yang ada pada pihak tentera muslimin. Itu yang menyebabkan tentera Rom tadi, sebab dia dah overconfident untuk menyerang tentera muslimin, itu yang menyebabkan tentera Rom ni berada pada pihak yang kalah. Dan kita lihat dalam peperangan ini, apabila tentera Rom kalah, mereka melarikan diri. Biasalah kalau kalah mesti lari diri kan. Yang selamat, yang masih terselamat bila tengok kawan-kawan lain ramai yang dah terbunuh dalam peperangan kan, di medan peperangan, mereka jadi takut. Jadi ramai di kalangan tentera Rom yang melarikan diri. Namun ketika mereka melarikan diri ini, kita dapati pemimpin mereka sendiri yang bernama Siklab itu pun terbunuh, dan ketika mereka lari secara huru-hara kocar-kacir itu tadi kan, pasukan Islam segera mengejar. Tentera muslimin tidak membiarkan mereka lari. Tentera muslimin mengejar tentera Rom yang melarikan diri, yang akhirnya sampai ke sebuah tempat yang berlumpur. Okey, tentera muslimin mengejar mereka hingga ke tempat yang berlumpur. Kalau kita baca di teks kita di sini, pasukan Islam segera mengejar dan mengiring mereka ke tanah yang berlumpur penuh dengan air, yang sebenarnya tempat ini disediakan oleh tentera Rom untuk memerangkap tentera muslimin. Jadi mereka tadi kan saya jelaskan, mereka mengubah aliran sungai ke tempat mereka. Jadi ada yang antara perkara yang mereka lakukan, satu tempat ni, satu kawasan ni yang mereka buat tentera Rom ni ialah untuk memerangkap tentera muslimin, iaitu satu tempat yang dibanjiri dengan air lumpur di tempat ini. Dan ketika tentera Rom mereka melarikan diri tadi kan setelah mereka kalah, tentera muslimin mengejar. Ketika kejaran ini berlaku, akhirnya mereka ni sampai ke tempat yang berlumpur ini, yang menyebabkan tentera Rom masuk ke tempat tersebut. Tapi asalnya tempat ini ialah untuk mereka perangkap tentera muslimin. Akhirnya menjadi perangkap diri mereka sendiri. Sebab tu di sini diterangkan kepada kita, sebelumnya dipersiapkan mereka untuk memerangkap tentera kaum muslimin, dan Allah menenggelamkan mereka dalam kubangan air yang mereka buat sendiri. Jadi inilah Imam Ibn Katsir sendiri menjelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan mereka lah dalam tempat ini. Sebenarnya mereka buat
untuk orang lain, iaitu untuk tentera muslimin, untuk membunuh tentera muslimin, tetapi akhirnya mereka sendiri yang termasuk dalam perangkap mereka. Dan pada waktu itu kaum muslimin berhasil menewaskan seramai 80,000 orang tentera dengan tombak. Jadi kita lihat ramai di situ yang tenggelam dalam lumpur sehingga diletakkan jumlahnya 80,000 orang tentera Rom yang terbunuh. Yang mana tentera muslimin melemparkan tombaklah ke arah mereka yang telah tenggelam itu tadi. Jadi disebutkan dalam kitab kita hampir tidak seorang pun di kalangan mereka yang berjaya melarikan diri. Tetapi ada jugalah yang berhasil melepaskan diri mereka daripada tempat lumpur tersebut. Tapi ada juga yang dapat lari daripada kawasan ini. Dan kita lihat di akhir peperangan ini, tentera muslimin memperoleh banyak harta rampasan perang. Jadi secara kesimpulannya yang muslimah kita dapati dalam peperangan ini, yang menang ialah tentera muslimin dan pihak yang kalah ialah pada pihak tentera Rom. Yang kita dapati ia berlaku pada satu keadaan yang mana mereka sendiri terperangkap pada satu perangkap yang mereka buat untuk memerangkap tentera muslimin. Jadi ini satu perkara lah. Sebenarnya kalau kita ni nak buat apa-apa dalam hidup kita ni, kena fikir panjang. Itulah kena fikir panjang. Jangan kita fikir hanya untuk memudaratkan orang lain, tetapi sebenarnya kita lupa apa yang kita nak lakukan itu sebenarnya ia memudaratkan diri sendiri. Okey? Baik. Seterusnya, habis saja perbincangan kita sampai di sini saja. Kita akan masuk kepada pengajaran. Agak-agak apa yang Ustazah nak cakap pada hujung kuliah kita ni? Ada sesiapa nak letakkan di ruangan komen? Apa pengajaran yang boleh kita dapati daripada peperangan ini? Ada yang nak berikan? Sila letak di ruangan komen. Saya baca. Ke tak ada apa-apa pengajaran? Tak adalah Ustazah. Dia perang, lepas tu tentera Rom kalah, tentera muslimin menang, dah itu je. Macam tu je? Betul kan macam tu je? Ada tak yang nak letakkan di ruangan komen? Oh, lamanya. Ke tengah fikir? Ke tak ada? Kau dalam kuliah ni bagus ni. Boleh saya tekan sikit ni. Okey, Kak Marni kata apa tu? Jangan membuat sesuatu dengan terlebih yakin. To overconfidence. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi apa? Sediakan payung sebelum hujan. Masya Allah, tabarakallah. Ini bertepatan dengan konteks kita ya. Pada hari ini, hujan sejuk, lebat, berguruh. Boleh. Baik, Cik Kamaria kata apa di situ? Apa kita nak buat mesti siap sedia. Masya Allah, tabarakallah. Yes, betul. Sebagaimana yang dilakukan oleh tentera muslimin tadi kan, amat bersiap sedia. Maknanya mereka ni tidak lengah lah ya, bersedia untuk berhadapan dengan apa jua kemungkinan. Ada yang lain? Saya pada Kak Marni, Anis, Cik Kamaria ya di situ. Admin mungkin boleh keluarkan dulu slide saya. Untuk saya baca, untuk ni jadi dia nampak lebih besar sikit. Okay, Kak Nur kata apa tu? Jangan underestimate orang lain. Okay, jangan underestimate orang lain. Apa tu? Foresight. Plan B, C. Okay, ada macam-macam.
Kemudian Kak Azhar kata apa? Perancangan yang baik dan terperinci. Oh, ni semua berkaitan dengan strategi peperangan ya. Tidak ada yang berkaitan dengan perkara lain. Masya Allah, tabarakallah. Tapi baguslah, maknanya saya nampak juga ya ada juga di kalangan muslimah kita ni yang boleh melihat sesuatu keadaan luar daripada kotaknya. Dia tidak melihat apa-apa yang berada di dalam itu saja kan. Kak Sam kata apa? Buat perancangan yang baik sebelum melakukan sesuatu. Okey, buat perancangan yang baik sebelum melakukan sesuatu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ubaidah tadi kan, betul tak? Abu Ubaidah dia susun strategi siapa di depan, siapa di belakang, siapa di kanan dan kiri, pasukan berkuda dan sebagainya. Okey, saya dapat pengajaran ini, kita boleh ambil. Actually semualah boleh kan. Sediakan payung sebelum hujan tu menarik, saya suka. Jangan overconfident pun, okey bagus. Masya Allah, tabarakallah ya. Maknanya adalah yang boleh kita dapati. Okey, baik muslimah. Kita lihat kepada pengajaran yang ingin saya tampilkan ya pada pagi ini. Ia tidak ada kena-mengena dengan semua pengajaran yang diletakkan oleh muslimah-muslimah kita lah ya di ruangan komen. Tetapi ada satu juga yang boleh kita jadikan sebagai nilai tambah ya daripada apa yang telah dimuatkanlah oleh muslimah-muslimah semuanya di ruangan komen itu tadi. Kita lihat begini. Tadi ya, ada perkara yang berlaku dalam peperangan ini yang baik. So di sini ada pengajaran yang ingin saya tampilkan ialah kita lihat gini, kita ni kalau buat perkara yang jahat, ia tidak pernah menjanjikan keselamatan dalam kehidupan kita. Okey, apa pun perkara jahat yang kita buat, kita takkan, kalaupun kita pada hari ini kita selamat, tetapi ada pada satu masa nanti kita akan tertangkap. So ini perkara yang perlu diperingatkan ya pada diri kita. Setiap perancangan jahat kita, niat jahat kita yang kita betul-betul tekad untuk lakukan pada orang lain, ia bukan perkara yang baik. Yang kita mesti saya nak buat perkara ini supaya orang tersebut mudarat. Hal itu tidak menjanjikan keselamatan pada diri kita. Itu sebagaimana yang berlaku kepada tentera Rom tu tadi. Kan mereka buat perangkap tu kan yang lumpur tadi sebenarnya untuk memudaratkan tentera muslimin. Tetapi akhirnya mereka sendiri yang termasuk dalam tempat tersebut yang tadi pun Imam Ibn Katsir mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan mereka ke tempat mereka dalam kubangan air yang mereka buat sendiri. Jadi ini peringatan untuk kita semua. Dalam hidup ini banyak melakukan kebaikan. Jangan ada rasa untuk melakukan kejahatan. Kalau ada niat tu, buanglah niatnya. Jangan diteruskan. Istighfar kepada Allah. Kerana kita lihat begini, buat jahat ni adalah perkara yang zalim ya muslimah. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita ada dua pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala percepatkan azabnya di dunia. Iaitu babani muajjalani uqubatuhuma. Ada dua pintu yang Allah Subhanahu Wa Taala percepatkan azabnya di dunia. Apa dia? Pertama, al-baghyu, Nabi kata. Iaitu kezaliman. Kezaliman ni kita boleh kategorikan ia sebagai perbuatan-perbuatan jahat kita. Dan kita masukkan ia pada kategori kezaliman. Dan yang kedua ialah wal-uququ, Nabi kata. Iaitu menderhaka kepada kedua ibu bapa. Yang saya nak fokuskan perbincangannya ialah pada pintu yang pertama di sini. Iaitu kezaliman. Kejahatan yang kita lakukan. Kejahatan yang kita lakukan ni muslimah, kalaupun kita kata okeylah hari ni saya terselamat lah, tak ada apa-apa pun berlaku,
Ya, pada satu keadaan kita akan rasa seronok dengan kejahatan tersebut. Kerana apa? Kita nampak kita berjaya menyelamatkan diri dan kita berjaya memudaratkan orang lain. Dan dalam keadaan kita berjaya memudaratkan orang lain yang kita buat jahat itu, kita ni tidak terkena apa-apa. Itu akan menjadi batu loncatan untuk kita buat kejahatan demi kejahatan yang lain. Tetapi kita jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Untuk kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat dan seterusnya, mungkin kita terlepas. Namun belum tentu untuk kali yang ke-10, 11, 12 dan berikutnya kita terselamat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, orang yang dia buat perkara yang jahat, maka dia akan menerima balasan yang seumpama dengannya. Itu sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Yunus pada ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wallazina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha." Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan bukan itu sahaja. Allah kata apa? وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ. Dan untuk mereka yang melakukan kejahatan tersebut, Allah balas mereka dengan kejahatan juga, dan Allah Subhanahu Wa Taala tutupi mereka dengan penuh kehinaan. Jadi ini peringatan untuk diri kita muslimah. Dalam hidup ini jadilah insan yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Sebab itu yang Nabi SAW pesan kepada kita. Sebaik-baik kalian ialah mereka yang dapat memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Dan itulah yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini muslimah. Jangan sesekali kita ni nak buat jahat kepada orang lain. Kerana kejahatan-kejahatan kita, ia adalah satu rekod yang kadang-kadang sukar untuk dihapuskan. Ia mungkin menjadi perkara yang menghantui kehidupan kita. Bahkan bukan kita sahaja, kemungkinan besar keturunan kita juga teringat-ingat dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi ia bukan memberi kesan pada diri kita sahaja muslimah, kena ingat itu. Namun mungkin pasangan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, mungkin setelah kita meninggal dunia, orang akan kata, mak engkau dulu gini jahat mak engkau. Orang akan kata gitu. Betul tak? Orang akan kata, dulu anak engkau gini jahat anak engkau. Just demikian. Orang akan, walaupun kita kata kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia kadang-kadang, mereka tak pernah memikirkan tentang taubat kita. Yang mereka fikirkan ialah tentang kejahatan kita. Itu manusia. Itu manusia. Yang mana mungkin setelah kita meninggal dunia, yang mendapat kesannya adalah ahli keluarga kita. Orang ramai masih lagi mengingatkan kepada ahli keluarga kita tentang kejahatan diri kita. Sebab itu di sini agama amat menekankan tentang kebaikan. Agama amat menekankan kita ini meninggalkan perkara-perkara yang jahat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga banyak mengingatkan perkara ini dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Sebagaimana hadis yang saya kemukakan pada pagi ini. Bila kita ingat tentang hal ini, kalau saya buat jahat yang berbentuk kezaliman tersebut, ia akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak teragak-agak untuk membalasnya di dunia ini. Tak perlu tunggu kita masuk ke liang lahat muslimah. Tak perlu tunggu kita dibangkitkan pada hari kiamat. Allah nak balas dosa kita ini ataupun kejahatan kita. Di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan kepada kita betapa perbuatan jahat kita tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebab itu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita panggil diri kita sebagai seorang muslimah yang ingin menjadi seorang muslimah yang salihah, usahalah kita ini untuk mendidik diri kita ke arah kebaikan. Jika ada niat jahat, jika ada pemikiran yang jahat yang nak kita lakukan kepada orang lain, mungkin ia berbentuk kezaliman,
pengkhianatan, ya, merendahkan maruah orang lain, fikirlah berbanyak kali. Sebagaimana banyak kali juga saya ingatkan, kerana kita tak pernah suka orang lain berbuat jahat pada diri kita, muslimah. Kerana ketidaksukaan kita ditimpa dengan kejahatan ataupun dengan perbuatan jahat orang lain, janganlah kita ni buat jahat pada orang lain pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang hal ini. Jaga diri kita ni. Kerana kita tidak akan pernah dibiarkan selamat daripada setiap perkara-perkara jahat yang kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini, ringkas dan padat. Okey, ringkas saja. Saya pun tidak mahu panjang-panjangkan apa yang kita bincangkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semuanya untuk setiap perincian yang telah diberikan itu tadi berkenaan dengan peperangan Fihil ini, dan saya amat mengharapkannya dengan pengajaran-pengajaran yang juga telah dimuatkan oleh muslimah-muslimah yang lainnya di ruangan komen, di samping pengajaran yang saya letakkan di situ, ianya juga memberikan satu nilai tambah ya, untuk kita terus-terusan bersemangat, bermotivasi untuk menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.